Assalamualaikum, jumpa lagi kita di channel Madya Gadget Style The Boss. Untuk video hari ini aku akan pasang cover engine ni, dah siap repaint. Kemudian aku pasang, mau ganti clutch damper. Ni aku dah siap repaint. Siap repaint dah. Okay. So aku nak buka tu, nak ganti yang ni. Ada yang tadi tu aku repaint, aku ganti yang ni. Kemudian mau ganti dia punya clutch damper. Yang ni aku akan masukkan engine lagi satu, engine project kita. So engine project belum lagi aku hantar blasting. Hari tu mau hantar tapi masih sibuk lagi. Orang mulai raya. Hold dulu. Kemudian tu aku akan pasang di engine satu nanti, engine project. Ini dia punya sebelah dah aku pasang. Yang ini. Ini sudah pasang awal lagi. Ini aku guna cat samurai je, geng. Aku tak guna powder ataupun guna apa? Aku menggunakan cat tin samurai lah. Cat tin samurai warna silver grey. So jadinya, tapi kalau cat macam ni pastikan kita sudah remover tu cat lama, kemudian kita gosok 320 ya. Ataupun pakai brush paper tu, kita pakai 320 size, gosok. Dia agak kasar sikit lah. So jadinya kalau kita cat terus masuk warna, dia akan melekat. So kalau kita masuk warna jangan terlalu tebal lah. Kalau terlalu tebal ni dia senang mudah pecah lah. Tak melekat pada permukaan. Kalau terlampau tebal untuk enjin, sebab enjin ni panas. Apabila panas senang cat tu akan pecah. Ni aku siap ya. Aku siap powder. Ini powder, lapisan powder. Ini aku gosok, kemudian baru aku masuk warna. Jangan pakai undercoat. Kalau enjin tak payah undercoat. Kalau bagi aku lah, tak payah undercoat, terus masuk warna. Okey, satu lagi jangan tebal. Sama juga head, bloka, jangan terlalu tebal dia punya cat. Kalau tak dia akan pecah jadi macam ni. Ni kalau tebal dia pecah macam ni. Ini tebal lah ni. Ni senang pecah. Okey, kalau gosok masuk kertas pasir 320, baru kita masuk warna. Okey, stay tune. Satu masalah di sini, dia loss bagian skru ni, bang. Jadi dia loss. So satu lap yang kecil skru dia, skru satu lagi besar. So itulah masalah yang pandai leaking ya, basah di sini. Dia leaking, geng. Itulah sebab aku nak tukar juga. Dia leaking. So kita buka dulu tabung minyak. Okey, aku rebate. Aku akan tunjuk cara rebate sendiri mangkuk clutch ya. Kalau masuk clutch ni goyang. So stay tune je lah. A few moments later. One. Dengan kamu orang lah untuk main mode standard ni, mode aku pakai inilah clutch racing 2. Tak keras tak lembut lah. Kalau kita cari spring, cari yang beginilah. Spring racing 2. Kemudian yang 2 ni standard, pakai standard. Jadinya dia tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. So dia ngam-ngam lah plastik. Kalau motor ni memang aku buat standard mode lah. Tidak ada apa-apa yang barang racing, asal sedap bawa konvoy jalan jauh, boleh lock throttle,
sudah cukup, walaupun dia tidak laju lah. Cukuplah 15 16. Laju mau pergi mana juga, mau pergi bulan ataupun pergi ke alam barzah. So jadinya kita setting sedap-sedap rasa. Okey, mau laju sedap, mau jalan santai pun sedap. Okey, asal kita boleh overtake kereta senang, naik bukit power, okeylah cukup. Okey, kalau untuk jalan Sabah ni memang kena kuat naik bukit lah. Kalau tak memang pisang mat. Ni aku buka ada kabel ni. Ini kabel aku tak pakai. Pump tuti aku pakai balik. Kemudian ini pun dah goyang. Nampak? Kalau untuk yang bunyi hantu pada hari Z tu, bunyi hantu selalunya berbunyi daripada punca sini lah. Gigi primary. Macam ni. Ini belum kuat kan? Belum kuat. Baru mulalah. Baru sikit lah space dia. Kemudian yang ini. Kalau bunyi-bunyi hantu tu, kita goyang ni, bunyi. Tapi ini bunyi-bunyi standard lah, beginilah bunyi standard. Tapi jangan kuat lah. Kalau dia kita goyang macam ni, dia terlalu kuat. Memang itulah. Kedua yang ni, ini selalu yang bunyi. Okay. So jadi kalau kita buka ni, kalau motor tu boleh start time dia, nanti aku akan cuba start tanpa ada mangkuk clutch, baru kita dengar bunyi dia macam mana, bunyi enjin dia. Adakah ada masih bunyi? Kalau masih bunyi, dia berpunca dari sini, gigi ni. Okey, gigi ni. Kalau dia tak ada bunyi, berpunca daripada primary ni. Okey, nanti aku akan clutch damper. Kalau kita mau cek macam mana dia sudah pecah banyak clearance. Ni aku mau ganti. Aku akan tunjuk cara aku rebate sendiri macam mana ya. Ni teruk geng, teruk goyang je geng. So kita buka mangkuk clutch ni, kita mau buka, kita mau rebate balik. Kemudian pump tuti ni mau kena pindah pergi kabin enjin yang satu lagi ke sini. Nampak ya, banyak clearance ya. Ini ada satu sebab punca bunyi juga lah. Bunyi tapi tidaklah bunyi terlalu kuat, cuma bunyi dia tok 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 tok. Satu lagi dia ada bush tengah ni, bush kuningan ni. Bush kuningan tengah ni pun goyang juga guys, nampak? Ini pun menyebabkan bunyi juga. Ini merosakkan juga nih. Kalau dia macam ni, dia merosakkan primary gigi sebab dia goyang guys. Nampak? Dia goyang Kalau ini goyang, buat dia punya goyang, dia akan makan tu primary gigi sebab dia tidak center ya. Ini pun tahap gaban sudah ni guys. Okey, bolehlah. Okey, bagi gearbox yang 5 speed, bagi yang gearbox 5 speed, dia di sini ada pin ya. 5 speed ya, ada pin dalam ni. Kemudian dia masuk di sini. Ini ada takuk dia ni. Kalau untuk 5 speed lah, dia ada pakai pin. So push ni dia tiap macam wasis mili ni. Kalau mili ni dia boleh pusing-pusing macam ni. Kalau 5 speed dia ada pin sini. Sharp ni ada pin masuk, kemudian baru masuk ni wasit ni. So wasit tu tidak pandai berpusing. Ini kalau mili pandai berpusing ya. Itu perbezaan 5 speed dengan mili. Ini berpusing-pusing. Okey. So kita grind, kita gunakan grind. So layan tanda. Okey geng, aku nak kongsi lagi sini untuk meribetnya. Meribetnya ni kita mesti pakai yang lama balik lah, dia punya dampernya. Kalau aku pakai yang ni semua. Yang bulat ni aku tak pakai ya. So yang lama ni aku tukar. Ini yang sudah dipakai lah. Ini yang baru.
baru yang lama. Aku pakai yang ini semua. Bila kita pakai yang ini kurang sedikit dia punya goyang tuh. Nah ini baru, yang fit itu baru, ini yang lama nih. Kalau dia tak fit kita tukar dulu, cari yang fit. Aku tak pakai yang bulat. Kalau biasa standard dia pakai yang bulat kedua. Nah, 4 dia yang pakai yang macam itu. Jadinya kita pakai ini semua. Oke, cari yang fit tuh, boleh fit masuk. Kalau dia kurang fit, cari dia punya kedudukan dia fit. Pun longgar ya. Kalau longgar ini getah ini udah mati, udah dimakan minyak. Cari getah yang dia fit. Kalau ini sekadar perkongsian lah. Kalau ikut kita punya, kalau aku ikut kita pun pikir benda yang logik ya. Kalau kita pakai yang bulat tuh dia cepat goyang, jadinya kita pakai yang macam ini semua supaya dia lambat lah goyang. Kalau goyang pun dia akan pecah nanti. Nah ini fit, masukkan yang fit. So tidak ada yang goyang kan. Kalau tidak ada yang goyang dia fit lah macam ni. Oke, kemudian baru kita pasang nih flat. Ini aku ribet sendiri ya, main ketok ya geng, main ketok. Ini aku ketok sendiri ya. Sekejap lagi aku akan tunjuk cara yang mengetok macam mana. Oke, kita ambil ni spana, box begini. Lepas tu kita cari semen yang keras betul, yang tidak ada apa, yang padat lah, rantai yang padat. Lepas tu kita letak ni, kemudian baru kita ketok. Oke, aku akan tunjuk cara ketok dia macam mana ya. Ini cara aku lah meribet sendiri geng. Ini cara aku meribet. Oke, pastikan dia lurus. So kita pegang bagian bawah saja begini. So baru kita ketok. Pastikan tok cun-cun sampai dia kembang. Pak, ini pastikan dia begini di sana kedudukan dia akan tahan di paku lah. Oke, tahan di paku. Ini kena biasakan lah. Kalau orang tak biasa ketok ni takut mangkuk tu akan pecah, bahaya. Macam tu kata. Pastikan dia fit ya, supaya dia tidak berulang goyang. Oke, sudah siap kita ribet. Kita cara mau tes. Ini dah kembang ya. Aku dah ketok. Ini aku ketok sendiri nih. Hantam. So kita akan tes goyang, fit. Kalau ada fit, oke. Kemudian kita tarik nih. Tarik nih. Kalau masih boleh tarik, kita akan ketok lagi. Kita kasih betul-betul fit.
Kalau tak boleh tarik dah, betul-betul dia dah fit dia punya paku ya. So dah siap untuk kita boleh pasang. Kalau kita tarik nih, selalunya kalau ribet di kedai nih, kadang-kadang kita masih boleh tarik nih tepi nih. Itu aku bagus kita ribet sendiri puas hati. Tapi kena hati-hatilah, takut dia pecah di sini ya. Ini selalunya pecah di sinilah. Aku tunjuk caranya begini. Satu box tadi tu. Dua, kita mesti ada hammer dua macam ni. Hammer dua macam ni. Okey. Hammer macam dua ni kita pakai yang macam ni. Lepas tu kita akan letak di sini. Pastikan bawah tu betul-betul kena dengan paku dia tu ya. Paku dia tu. Kemudian kita letak begini, dia tergantung kan, mangkuk tu tergantung. Tergantung. So jadinya kita letakkan kain di sini untuk dapatkan center dia. Dah dapat center tu, kita takut nak ketuk sini, takut kena sini. So kita jadinya kita letakkan satu hammer di atas ni. So kita hantam di sini. Okey, kita hantamlah suka hati kita. So tidaklah boleh miss. So kalau kita hantam begini, kita takut dia miss di sinilah. Bagian gigi ni. Untuk ketuk permulaan boleh. Untuk carikan kembang, pelan-pelan kita ketuk supaya dia paku tu tidak jatuh. Kemudian boleh kita letak ini, kita hantam pakai ini sampai betul-betul dia fit. Yang penting di sini ya, box ni pastikan kena dia punya paku begitu. Okey, faham ya? Itu cara ribet aku sendirilah supaya berpuas hati, tak goyang ya. Macam tu. Okey. Okey geng, ini aku pakai kotak ni kertas buku ya untuk buat gasket ni. Sekejap lagi aku tunjuk cara dia macam mana. Sebab kalau emergency tak ada, ini pun boleh. Boleh. Cuma cara potong lain sikit geng. So aku akan tunjuk cara dia macam mana. Ya. Kita guna spana. Tu paper ni kita letak sini. Nampak ya? Tahulah. Macam ni. Bit spana ni kita ketuk. Okey, ketuk dia. Kemudian kita tengok bekas. Ada bekas kan? Baru kita gunting. Lepas tu kita gosok kertas pasir ni. Kertas pasir kasi hilang gam. Lepas tu baru kita letak gam. Jangan banyak. Kalau banyak, masuk nanti di pam tuti jadi sumbat. Okey. Asal ada sahaja. Tak boleh terlalu banyak, okey. Sikit. Jangan banyak. Pisang mat kalau banyak di sumbat pam tuti ya. Salada ya, salada gam. Okey. Ada gam, jangan banyak. Kemudian baru kita letak tu basket tadi yang aku buat. Okey. Menggunakan tas buku. Tas buku, tak gam, lepas tu masukkan ni. Masukkan. Okey. Macam tu. Sudah tu, kita ambil skru dia. Skru dia geng. Satu skru lagi macam. Kita sudah pasang pam tuti, pastikan buka ni lubang angin ya. Sampai keluar tuti ya. Plug dia tu. Macam tu. Dia keluar macam tu. Buang kotoran apa semua, segala daki-daki yang ada di dalam pam tuti. Okey. Kita buang dulu.
Sudah itu baru kita lancar, sudah tidak ada angin. Tidak angin, sana pun tidak ada angin, barulah kita pasang plug ya. Skru dia pun dah low bear, geng. Nah, nampak tak? Low bear. Okey, kita pasang getah tu. Kalau tak dia leaking. Dia dah sudah dia punya wasir dia punya skru. Okey. Macam tu baru tekat. Dah keluar tukinya, tekat. Okey. Semua sudah pasang. Cek bawah tak ada leaking. Gasket buku, geng. Gasket pakai kulit buku, geng. Nanti malas mau cari. Bukan malas mau cari, malas mau pergi beli ya. Okay. Pastikan dia tidak leaking. Betul kalau dia leaking, aduh, kotor ya pampuki. Oke. So dah siap pasang kabel, kemudian kita masukkan minyak enjin. Sekejap aku akan tunjuk minyak enjin apa aku pakai. Untuk RXZ lah. Okey. Ni minyak dah. Yamaha Loop 20 50 ya. 20 50. Ni Yamaha Loop. Untuk minyak enjin yang okey sikit lah daripada 15. Ini ada berat sikit. Berat sikit ni bagus untuk gearbox dan juga kita punya primary gigi. Dia ni di dalam ni macam juga gearbox Excel kereta ya. Excel kereta pun pakai lagi berat minyak dia. Dia pakai selalunya 90 50 atau 90 60. Macam tu. So engine 2 stroke ni hanya dalam ni adalah gearbox. Kalau akulah, bagi secara logiknya aku fikirlah kan, dalam ni hanya gearbox, lane and clutch. So minyak enjin tu tidak naik pergi blok, pergi mana-mana. So tidak salah kita menggunakan dia minyak kental sahaja. Minyak kental sedikit ya. Berbanding 4 stroke. 4 stroke kita boleh pakai full synthetic 10 30 ya, 10 30 sebab dia masuk ke dalam blok dia. Masuk blok, masuk dia punya, memang menggunakan minyak yang ringan lah. Kalau ni dia ni dalam gearbox saja. Untuk engine 2 stroke Okey, sesuai untuk inilah. Tak berat, tak ringan. Ini saiz minyak dia tak berat, tidak ringan. Okey. So kita ikut dia punya range lah, 600 cm. Okey. So stay tune. A few moments later. Okey, dah selesai. Bolehlah kita hidupkan motor ni. Apa bunyi dia selepas ganti damper, clutch damper. Bunyi dia macam mana? Start. Okay. Start. Tengok dia punya hose pump putih ya, takut ada angin. Ini pastikan tidak ada angin dalam hose-nya. Pastikan tidak ada angin dalam hose-nya. Ini wajib. Kalau ada angin sini, itulah cuti kita putus ya. Kita takut motor jam.
macam pakai minyak campur geng, asap dia. Jangan risaulah kalau lo banjir putih geng. Tuh, asap lagi. Motor asap lah. Betul. Asap. Asap. Mabuk kita, mabuk. Asap. Oke lah, ada senyap sedikit lah sebelum dia ganti clutch tempo. Kita akan cek sama ada titik, tidak ada leaking. Tidak ada leaking, oke, boleh tutup. Tangkap bro. Oke geng, terima kasih yang sudah subscribe. Itulah pengkongsian ilmu aku hari ini. Intinya cara aku buat macam itulah. Kalau aku buat motor aku, itulah cara aku buat. So kita pikir secara logik lah, yang benda-benda boleh kita pikir macam mana dia fungsi kan. Macam kelas temper tadi itu aku memang pakai macam itulah. Ada orang dia pakai yang bulat tu sekali, yang bulat tu kita terpakai yang macam bulan tu saya. Oke, so terima kasih banyak. Wassalamualaikum, jumpa lagi kita di next video.